Ada soalan pasal kalau kita masuk PRU 15 ni, kita masuk solo ataupun kita masuk Pakatan Harapan. Pandangan saya begini, kita ada dua jenis kita. Satu ialah penyokong tegar parti, tegar Pakatan Harapan. Satu lagi ialah pengundi atas pagar. Penyokong tegar parti ni baik dalam keadilan, baik dalam DAP ataupun amanah, masing-masing ialah dia ada pandangan mengenai parti masing-masing lah. Kita sensitif lah kalau ada kawan-kawan yang macam tak hormati kita terasa lah. Sebab itu saya faham sentimen dalam keadilan yang merasakan bahawa kadang-kadang kritikan yang sahabat-sahabat dari parti lain buat itu tidak kena tempat, seolah-olah tidak mengambil kira perjalanan panjang kita daripada 1999 yang diberikan kursi yang paling susah. Merebut dulu ni kursi kuat UMNO Barisan Nasional. Sungai Petani kursi kuat UMNO Barisan Nasional. Alor-Setar kursi kuat UMNO Barisan Nasional. Kalau kita nak kritik keadilan sekarang, kenalah juga ingat bahawa perjalanan yang meletakkan Pakatan Harapan jadi keadaan sampai menang itu, dia mustahil kalau keadilan tidak lawan, tetap lawan 3-4 pilihan raya sampai menang di kubu-kubu kuat UMNO. Cuma pilihan raya biasalah, resam pengundi ni sekejap dia rasa macam tu, sekejap dia rasa macam ini. Keadaan sekarang ini selepas 2008, 2013, 2018, UMNO PAS bersatu memainkan isu perkauman. Bila ada isu perkauman, dia ada kesan kepada pengundi-pengundi Melayu. Kalau kita kata soal pengundi Melayu ini kurang selesa dengan Pakatan Harapan, itu soal kamu, Amanah dan PKR. DAP tak bolehlah nak kata macam itu. Kita kena kerja sama-sama lah. Seperti mana kita dalam PKR mempertahankan pengundi Melayu, Cina, India, bukan sebab saja kita yakin dan kita nak kuat sebagai parti. Sebab kita juga tahu kalau pengundi di luar nampak parti tunjang Pakatan Harapan iaitu keadilan ini benar-benar mempertahankan hak dan kebajikan setiap rakyat Malaysia tak kira bangsa, dia pun akan sokong DAP lah. Kalau contohnya DAP tidak ada rakan kongsi parti majoriti Melayu yang menunjukkan komitmen kita kepada parti pelbagai kaum yang sama-sama jaga kedudukan bukan Melayu, kalau DAP berseorangan, dia pun takkan dapat sokongan pengundi bukan Melayu yang macam sekarang. Jadi kita semua ada peranan masing-masing. Bila keadaan kita sekarang ini, kita kena cuba untuk meyakinkan pengundi Melayu, kita kena main peranan lah. Keadilan kena lagi rajin, Amanah kena faham apa dia nak kena buat, dan DAP pun ada peranan yang dimainkan. Sebab itu kalau perkara ini tidak dijaga dengan baik, akhirnya dia mengguris hati penyokong masing-masing. Bila dia mengguris hati penyokong masing-masing, itu yang akan timbul suara lebih baik kita bertanding solo. Sedangkan pandangan saya buat masa sekarang, saya tak rasa Harapan yang bukan anggota parti dan juga penyokong-penyokong atas pagar kita boleh menerima untuk melihat Pakatan Harapan tidak bertanding sebarisan. Yang menang PRU 2018 ialah atas kesepakatan parti-parti kita. Yang memenangkan kita bukan semata-mata penyokong keadilan DAP Amanah, di atas hasrat rakyat Malaysia yang biasa, yang dia nak tengok semua ini kita bergabung sebarisan sebagai parti-parti yang menjaga kebajikan dan suara rakyat pelbagai kaum. Yang itu kita kena pertahankan. Sebab itu bagi saya, kita akan masuk dalam pilihan raya ini sebagai Pakatan Harapan. Sebab itu kita tak mahu lagi kawan-kawan kita daripada parti-parti dalam Pakatan Harapan ini
Sibuk bincang nak bawa orang lain masuk dalam kemah. Pilihan raya tinggal 4-5 bulan lagi. Ini masa kita bekerjasama perkuatkan 3 parti. Kalau kamu sibuk cari tunang baru, tunang ni larilah. Masa 3-4 bulan sekarang, jangan fikir dah pasal parti lain semua. Kita perkuatkan masuk dalam pilihan raya seperti Pakatan Harapan yang kuat dulu-dulu. Soal nak pakai logo siapa, itu soal taktikal, itu soal penjenamaan, itu soal branding. Sebab itu kalau Coca-Cola jual Coca-Cola di negara-negara Arab, tulisannya tulisan Jawi. Jual Coca-Cola di Malaysia, tulisannya tulisan Rumi. Jual Coca-Cola dekat Mongolia, kamu tulis Jawi, tak ada orang nak belilah. Sama juga kita parti politik. Kalau kita rasa keadilan ada tambahan undi daripada pengundi Melayu, kalau pakai logo keadilan sendiri, kita patut pertimbang pakai logo keadilan. Itu tidak bermakna kita keluar Pakatan Harapan. Apa ingat rakyat ni bodoh? Dia ingat, dia tahu keadilan ini sebahagian daripada Pakatan Harapan. Dia tahu bahawa keadilan adalah Pakatan Harapan yang mengangkat Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Kamu pakailah logo macam mana pun, dia akan tahu bahawa keadilan ini sebahagian daripada Pakatan Harapan. Sama juga dengan DAP. Kalau DAP rasa ada kawasan tertentu, kalau dia pakai roket, lebih tinggi peluang untuk dia menang, pendapat saya, pakailah. Yang jadi isu bukan soal logo semata-mata. Yang jadi isu bila nampak sangat tidak ada kesepakatan sesama kita. Bila kalah pilihan raya, aku tuduh kamu, kamu tuduh aku, yang ini tuduh. Yang ini buat kenyataan media, kempen, dia saja. Dia tak sertakan kita. Yang ini pula buat keputusan. Yang itu yang menyebabkan rakyat rasa kita tak berpakat. Bukannya sebab semata-mata tak pakai logo. Jadi yang perlu diperbaiki sekarang ialah soal macam mana kita nak tunjukkan kesepakatan sebagai Pakatan Harapan. Soal taktikal tu kita boleh selesaikan bila kita masuk pilihan raya. Lagipun kita mencipta sejarah yang mengubah arena politik negara ni daripada 2008 kepada 2013. Kita pakai logo masing-masing pun. 2008 kita menidakkan kemenangan 2/3 UMNO Barisan Nasional yang membawa kepada gelombang yang menukar kerajaan 10 tahun lepas kemudiannya. 2008 tu mana ada kita pakai logo sama. DAP pakai DAP, PAS pakai PAS, keadilan pakai keadilan. Kita masuk 2013 masuk 2 majoriti pun kita pakai logo yang asing-asing. Mana ada pakai logo yang sama. Yang 2018 yang berkeras nak sangat pakai satu logo ni, sedari-sedari nak tahu siapa dia? Tun Mahathir Mohamad. Orang biasa dekat luar tak nampak muslihat dia. Kami nampak daripada soal kalau pakai logo ni nampak bersatu. Muslihat dia sebab dia pernah jadi Perdana Menteri sebelum itu. Dia tahu bila masuk pilihan raya, secara perlembagaannya, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk jemput tahu bahawa kalau bersatu pakai bersatu, amanah pakai amanah, DAP pakai DAP, keadilan pakai keadilan. Dia pun tahu masa itu bersatu besar kemungkinan dia tak banyak, besar kemungkinan keadilan paling banyak. Agong akan panggil kawan, bukan panggil dia. Sebab itu dia daripada awal, daripada 2016, kau dah pakai satu logo, kena pakai satu logo, kena pakai satu logo. Yang lain dia boleh bincang, pakai satu logo tak boleh, pakai yang itu, mesti pakai satu logo. Kita tak bodoh saudara-saudari, kita faham.
Cuma yalah Tun Mahathir pun kadang-kadang dia lupa wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Kita selalu ulang. Dia merancang, Allah pun merancang, tapi rancangan Allah yang sebaik-baiknya. Sebab dia duk suruh pakai satu logo, lalah dia kena pakai logo keadilan juga masuk PRU. Sebab itu bila menang 2018, istana panggil kawan, bukan panggil dia. Sebab presiden parti adalah Wan Azizah, bukan Tun Mahathir. Jadi soal pakai satu logo ni bukan soal kalau tak pakai satu logo kita tidak akan bersatu, orang tak kenal, tak ada lah. Kalau betul pakai logo Pakatan Harapan, kita akan dapat undi besar. Ada yang di AP yang amanah tu masuk PRN Melaka, masuk PRN Johor, lebih kurang sama dengan kita, sama juga, tak ada beza pun. Kalau dia kata kalah sebab PKR pakai logo PKR, yang kamu tak menang pakai logo Pakatan tu sebab apa? Sepatutnya kamu pakai logo Pakatan, kamu menang lah. Sebabnya isunya itu lebih luka dengan rakyat daripada soal logo. Dia luka rakyat rasa mereka diabaikan. Mereka diabaikan oleh ahli-ahli politik dan parti-parti politik. Masalah kita, bila rakyat rasa kita pun abaikan mereka. Pakailah logo macam mana pun, kalau kita tidak kembali berkempen dengan rakyat dan kita tak hantar isyarat yang kita yakin dengan pilihan rakyat, kita pakai logo apapun, kita susah nak menang pilihan rakyat. Baik